sembang sana, sembang sini, bawa pergi sana, bawa mai sini, bawa pergi sana kan. Kenal satu jutawan sana, jutawan sini. Semua piang semua. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, hari ni Tok Ayah ada tetamu yang istimewa, iaitu Ariel Abu Bakar, pengarah filem Grant, yang sempat Tok Ayah jumpa dia siang tadi. Tok Ayah pergi dekat Kuang, dia kebetulan dia ada shoot dekat Kuang. Jadi Tok Ayah curi sikit masa dia untuk interview, untuk minta dia berkongsi pengalaman dia menghasilkan filem Grant ni dan apa perasaan dia apabila filem Grant ini telah dipilih sebagai pemenang di New York Asian Film Festival dalam kategori Daniel Aircraft Excellent in Action Cinema. Bagi korang semua yang tak tahu tentang apa New York Asian Film Festival ni, New York Asian Festival ni adalah satu festival yang diadakan di New York, festival filem yang lebih menumpukan pada filem-filem dari Asia. Jadi semua filem-filem Asia dipilih dan ditayang dan dipertandingkan di festival ini. Filem-filem dari Malaysia ada sebelum-sebelum ni, contohnya seperti Songlap, kita ada Bunuhan, dan kita ada Jagat, One to Jaga dan Grant. Ini antara filem-filem yang pernah ditayangkan dan menyertai festival filem ni. Bagaimanapun filem Grant telah muncul sebagai pemenang di bawah kategori ini. Jadi kita ucapkan tahniah kepada filem Grant, Ariel Abu Bakar dan seluruh tim filem Grant. Pencapaian filem Grant ini adalah satu pencapaian yang membanggakan kita semua. Jadi teruslah kita menyokong filem-filem dari Malaysia dan insya-Allah satu hari nanti filem-filem Malaysia insya-Allah akan dapat menembusi pasaran antarabangsa. Okey guys, tak payah kita nak sembang panjang lebar lagi. Kita terus ke video interview Tok Ayah dengan Ariel Abu Bakar. Jom roll. Okey, Ariel, sebelum kita pergi panjang lebar lagi, aku nak tanya hang pasal hang start buat ni, masuk dalam industri filem ni. Macam mana? Apa yang membuatkan hang start benda ni? Apa yang hang buat sebelum ni, sebelum hang masuk sini? Cerita sikit. Saya dulu habis akademi TV3 tu, saya terus ikut Indra Cik Muda. Okey. Kamera department lah. Saya buat loader, buat kamera assistant apa semua. Lepas tu buat focus puller. Lepas tu dah berapa filem dalam 3 tahun macam tu. 3 tahun dah banyak filem jugalah dengan ikut Indra, ikut Makno Kasim. Lepas tu adalah DP luar lagi kan. So lepas dalam 3 tahun ke 4 tahun macam tu, saya buat DP. Start buat lah. Baru start buat DP. Buat DP pun banyak. Buat DP pun banyak dan sampai kita buat Grant tu, maknanya anniversary saya dalam 10 tahun dalam industri. Tu saya decide untuk buat satu benda lah. Dan 10 tahun dalam industri maknanya start daripada awal-awal jadi kru betul lah. Jadi kru sampai saya jadi DOP. Okey. And so saya buat tu. Sebelum saya buat Grant tu, saya ada buat short video macam VVIP jugalah. So saya buat satu video tu first saya direct. First direct dan shoot juga. Dan duration dia dalam 4 minit. And so saya buat tu, tengok benda tu pun viral juga kan. So kita rasa macam boleh aku kan, boleh start lah kan. So kita kat mana maknanya orang boleh tengok lagi short film tu? Orang tengok dia punya video tu. Video tu aku akan pergi tak lama lagi. Dia satu sajak lah. Tapi orang boleh tengok lagi tak lah ni? Boleh. Ada dekat mana? Ada dekat YouTube. Dekat channel macam-macam orang duk viral lah yang tu. Okey. Balik nanti cari aku cari. So lepas tu bila saya buat tu, benda tu jadi, so saya decide macam maknanya boleh kot orang terima kot kan, makna kita punya direction ke apa kan. So dalam tempoh tu saya start buat
buat feature filem lah. Filem panjang lah. Filem Okey, panjang. sebelum kita pergi ke filem panjang maknanya apa yang membuatkan keputusan hang untuk mengarah kan untuk ada kita tengok DOP dia buat DOP sampai pencen sampai tua dia buat DOP kan dia tak pi pun. Saya kurang bernasib baik jugalah sebab saya suka jadi DOP sebenarnya. Memang saya dah kira saya dah sampai bila saya achieve sampai saya jadi DOP tu saya dah okey. Saya macam okey kita masa tu kita nak jadi cita-cita dah sampai lah. Dah sampai sebab saya ikut Indra kan. Indra Cik Muda tu macam cikgu kita lah. So saya tengok jadi DOP macam ni kita kena faham tu, kita belajar banyak benda. So bila kita dah banyak benda yang kita dah buat, dah berpuluh filem, tapi saya tak dapat filem yang yalah yang saya nak. Saya buat filem memang yang komersial, yang kadang ialah yang popcorn movie kan. So kita tak pengisian untuk saya tu tak ada kan. Saya shoot tu memang saya deliver untuk fotografi saja. So Indra pun cakap saya bila saya jumpa Indra, ada satu tahap tu saya dapat tajuk yang pelik-pelik lah, tajuk yang macam aduh apa sepa lah, ada tajuk macam ni kan. Saya cakap kat Indra, Indra cakap, saya cakap kat dia, abang saya rasa saya dah kena stop buat DP lah bang, saya kena cari director untuk saya kerja, bukan orang request untuk saya kerja dengan mereka kan. Dia cakap masa tu saya dah, sebab saya nak kerja lah dengan orang-orang yang ada soul punya cerita ni tapi saya tak dapat kan. Orang dah label saya macam saja saya duduk satu tempat tu di OP yang dekat situ ya kan. Saya cakap okey, so saya decide macam mana nak keluarkan apa yang kita rasa ni. So last end up dia, saya rasa saya kena buat sendiri lah. Kan? Sebab duk cari-cari tak jumpa. Tak jumpa sebab bila nak harap director yang kita nak ikut ni, takkan kita nak pergi offer diri. Yalah. Depa mesti dah ada team depa. Kita nak contribute tu mungkin tak ada rezeki lah nak kan. masuk pun tak tahu nak cari celah mana. Tak boleh sebab depa ni dah macam ada line rank kan. Director yang saya score lah kan. So macam depa, sebab kita pun masa tu budak. Saya dah jadi DOP umur 24 macam tu. So terlalu muda. DOP ni untuk apa, drama ke filem? Filem. Saya start filem sampai sudah filem ya. Filem je. So saya pun ikut Indra pun buat filem ya. Ada tele. Tapi aku kenal hang masa kita shoot tele kan. Tele movie. Tapi waktu tu hang dah buat filem dah. Dah buat filem banyak dah. Maknanya antara bila saya nak buat filem tu ada celah kosong, saya buat tele movie. Kalau ada offer, kalau tak memang saya tak ada buat apa lah kan. Itu untuk bayar bil lah. Untuk apa boringnya urusan So macam layan. Kadang saya tengok juga tele tu, tele cerita apa. Kalau tele tu macam yang boleh pi jauh sikit, kita try lah buat kan, tengok kan. Tapi itulah tu saya start rasa nak buat filem, nak direct filem. Okey. Masih lagi dalam pengarahan. Kat mana point yang apakah waktu hang dekat akademi DB3 tu hang dah memang ada minat nak jadi pengarah ke ataupun tak lagi? Masa kat akademi tu sebenarnya kita sebab saya belajar broadcasting ni macam produce untuk TV banyak lah. Tapi saya ada ambil satu subjek tu sinematografi tau. So saya macam ni okey ke ni, satu India punya DP lah ajak kan. Saya cakap best juga kan, macam menarik lah. Tapi masa tu pun saya tak tahu saya nak jadi apa. Tak tahu. Lepas tu sampailah satu hari tu, sebab saya pernah masa akademi tu saya pernah follow satu production tu. Mereka panggil budak akademi untuk tengok satu shooting tu. Tak salah saya bully balik Aflin Syauqi. Saya jumpa Indra Cik Muda kat situ lah. Sampailah saya habis tadi. Kebetulan saya habis tadi, Indra Cik Muda tu call saya, dah habis belajar ke. Dan saya cakap saya nak saya konvo masa tu, saya ingat 2007 saya konvo 10 hari bulan. Depa start 10 hari bulan 2 2007. Depa start shoot filem tu 9 hari bulan 2 2010. So first time PND direct filem lah. So time tu Indra offer saya. So saya cakap okey bang, tapi saya kena combo 10 ni. Maknanya first day saya pergi tu, masa pagi tu combo, malam tu saya pergi kerja terus masuk line filem. Hari pertama saya pegang filem putaku yang filem kan.
Saya cakap. So kat start situlah saya belajar pasal filem. Okey, lah ni kita pergi ke filem Geran lah. Macam mana hang start buat filem Geran ni? Maknanya okey, tadi hang dah beritahu pasal maknanya hang dah buat DP dah lama, dah kerja, tapi hang tak jumpa lagi benda yang hang harapkan, yang hang nak kan, director yang nak, dah hang decide untuk buat sendiri. Ya, decide untuk buat sendiri. Tapi kenapa Geran? Kenapa filem Geran? Kenapa bukan filem lain, bukan? Saya study tu, saya dah terfikir nak buat benda tu, satu cerita action. Silat tau. Sebab saya sebelum ni saya pernah belajar juga silat. Tapi bila saya tengok cerita action yang kita buat tu tak sampai kita punya, sebab kita tengok cerita luar banyak kan dia punya seni-seni tu. Tapi bila kita shoot, kita macam Malaysia shoot, dia kurang untuk pakai silat. Mereka akan pakai Muay Thai lah, apa sama MMA, apa street fight, macam tu lah. Mereka tak mau expose silat tu, saya tak tahu pasal apa. So saya decide macam masa tu bila dah time yang lama yang saya rasa yang tak berapa nak seronok dah jadi untuk shoot benda-benda merapu ni. Saya teringat balik Geran ni. Teringat Geran tu. Saya cakap saya kena buat benda. Masa tu saya kat office, saya duduk kawan saya ada seorang Hafiz tu. Saya cakap aku nak buat satu filem Saya cakap kita buat cerita tu simple, tapi aku akan isi benda-benda yang ada apa orang panggil, ada falsafah dia lah. Saya cakap tapi cerita tu simple lah, cerita family, cerita pasal tanah kan. Tanah ni dia pasal tanah ni juga akan wara satu negara ni kan. So kita create satu skrip. Saya cakap dia nanti aku bagi treatment, aku dah buat satu benda, satu dah cukup, nanti hang masukkan lah, masuk dialog ke apa patut, nanti kita revise lah balik semua. Saya buat balik lah semua kan. Cuma saya nak ada body tu lah, sebab saya bukan daripada script writer kan. Dia punya term Hafiz ni penulis lah. Dia penulis dan dia buat edit lah saya. So saya saya buat data format tu. So saya tulis pun saya tulis kat kertas A4 tu je, tulis kosong kan. Saya memang manual lah, tulis tapi duduk lautan sat kan, tulis siap dia treatment tu, dia punya story saya bagi kat dia. Masukkan benda-benda yang patut, enhance cerita tu. Lepas tu nanti saya buat balik lah. Okay, so tu yang jadi Geran tu. Berapa lama? Maknanya berapa lama dia proses yang hang jumpa Hafiz tu untuk bincang tu sampai hang shoot filem? Sampai nak shoot filem tu 3 tahun. Sebab apa sampai 3 tahun? 3 tahun tu sebenarnya yang tu lawak lah. Saya jumpa sebab cerita Geran tu sebenarnya dia jadi masa saya nak jadi tu, cerita tu nilai dia dalam 2 ke 3 juta punya bajet. Fly macam-macam lah, terbang ni apa, net scram, cross buat office lah. Buat office punya ni lah. Maknanya kita nak main dengan kotak-kotak ni lah. Meletup sana, main highway, action kan. Action yang macam tu lah. So kita line up pun, kita dah ada line up yang best lah. Mana benda tu jual punya produk lah. Kan. 3 tahun tu duk kena lambung dengan orang ya. 3 tahun cari duit lah. 3 tahun tu cari duit, cari. Sembang sana, sembang sini, bawa pergi sana, bawa mai sini, bawa pergi sana kan. Kenal satu jutawan sana, jutawan sini. Semua piang semua. Kan. So saya cakap depa ni nak buat ke tak mau buat sebenarnya kan. So saya cakap mengarut ni saya kan. Tu saya decide macam kita lupakan lah mereka ni. So mereka pun bukan nak minat sangat, sebab cerita ni bukan cerita yang mereka mau. Kan, bila kita cerita pasal benda-benda martial art, silat ni mereka kata tak boleh jual. Tak boleh jual satu. Lagi satu, silat kononnya kuno. Mereka nampak silat tu kena zaman purba. Okey. Mentality tu dah ada. Faham. Mentality tu. Mereka nampak silat bunga-bunga tu. Saya cakap, macam mana nak tukar benda ni? Sebab kita tak ada benda nak tunjuk kat mereka kan. Macam mana saya sampai shoot adalah satu trailer pre-visual. Pre-visual tu ada lagi rasanya. Kan, tu pun macam nak yakin dengan mereka, okey lah yang tu. Tapi tak kuat juga. Sebab apa, kita tak letak hati-hati yang top lah. Yang boleh jual kan. Waktu tu memang hati-hati yang letak tu yang berlakon Geran sekarang ke? Ya. Yang semua yang tu. Yang itulah. Yang berlakon Geran lah.
Kan, so saya cakap, macam mana nak buat ni Oh, tak apa, saya cakap. Saya buat sampai satu time. Saya cakap, makna masa tu dah hari raya 2016 tu. 2017 punya raya. Saya jumpa Komeng. Saya kata, aku nak shoot jugalah aku rasa. Dalam tengok beberapa bulan ni aku cari duit dulu. Saya cakap, shooting lah. Makna saya shoot dulu, shoot. Ada untuk survive punya. Lepas tu saya balik kampung. Cari modal sendiri lah. Modal sendiri. Maknanya saya shooting lah. Bila shooting, dia buat DP tu kan ada amount yang Faham. So saya balik kampung. Saya tanya Koharullah, Cik, saya cakap aku nak buat filem ni. Dia cakap Komeng dah okey. Lepas tu tengah cik, on ke tak on? Saya cakap Arif on, kami on lah. Saya cakap bagi tahu lah kita set up macam mana. Kan kita nak cari apa bagi tahu. Okey, bila dia kata dia pun on, saya cakap okey. Maknanya saya balik pula, saya rombak filem tu untuk sesuai dengan bajet kita. Okey, faham. Kan dah sesuai, saya rasa macam okey, selesa. Saya naik balik Kedah, saya cari tempat tidur dulu. Location apa semua saya confirmkan dulu semua orang yang nak kerja dengan saya. Baru saya bagi tahu kru dan bagi tahu artis. Yang artis yang saya bagi tahu abang dengan Abang Faizal lah, dua orang ya. Megat Kak Lin. Lin saya punya AD tu. So dua orang ni dulu saya pergi. Sebab dua orang ni sebenarnya main lah cerita saya. Maknanya jadinya cerita tu sebab dua orang ni. Sebab dua orang ni. Saya cakap, lepas tu bila abang confirm, Abang Faizal pun confirm, saya cakap, saya cakap ni tak main-main ni. Kan? Maknanya benda yang orang yang saya minat tu ada. Lepas tu benda tu saya rasa macam ni serius lah. Saya cakap maknanya depa sudi buat dengan kita tu, kita rasa besar lah benda tu kan. So saya rasa okey, saya kena buat. Saya kena buat. Maknanya tu bila saya call budak kru saya pun yang mana yang nak berjuang lah. Sampai saya dekat depa buat kerja tu sama bayar lah. Tak. Semua hanya bagi makan je. Makan, minum dengan tempat tidur, transportation, minyak apa semua saya tanggung lah. Cuma kita beza kita dengan syuting luar gaji je. Bila gaji tu sebab kita tak mampu lah. Kalau ikut rate masing-masing kan. Saya cakap tak apa, saya beritahu semua orang kalau kita achieve dalam 4 million ke atas, insya-Allah kita ada return kita lah. Semua orang ada gaji macam biasa, kita jalan lagi satu grand dua lah. Profit sharing macam tu. Tapi sayang kita tak achieve. Kalau kita achieve 4 million pun panggung dah ambil berapa, kita adalah dalam 1 point lebih kan. So kita boleh start baru. Bila start baru tu kita dah tak payah ambil duit orang lah kan. Dan benda tu tak berjaya kan. Tapi saya rasa bersyukur sebab cerita tu orang terima yang tu lah. Okey, ni aku balik kepada kerjasama hang dengan Persatuan Silat Gayung. Kan? Persatuan Silat Gayung Malaysia, Pusaka. Kerjasama hang dengan Pusaka. Jadi macam mana hang kenal depa? Macam mana hang boleh untuk approach depa untuk okay. Sebab aku tahu yang Pusaka memang backup filem Keran ni memang kuat lah kat belakang. Sebab saya mengaji situ. So saya belajar silat semua dulu kat situ. Masa saya sekolah, saya pergi ambil apa orang panggil kursus apa semua, saya pergi gurun tu. So hati saya memang dekat situ. So saya rasa macam kita pesepak silat tak boleh pergi. Depa ni orang-orang silat kita ni, tak kisahlah Gayung Pusaka ataupun silat-silat lain. Kita ni tanah Melayu ni ada satu benda yang tak dikeluarkan sepenuhnya. Dulu adalah sikit. Tapi habis tu kan. Tapi saya tengok bersepa, siapa orang takut sangat nak cerita pasal silat ni kan. So saya rasa kita ada ilmu tu sikit, lepas tu kita rasa kita punya contribution ataupun kita punya tanggungjawab jugalah untuk warisan kita, untuk kita expose ya, walaupun sikit dengan cara grand tu lah, cara yang apa yang ada. Faham. So networking lah. So hang dah ada networking dengan sebab aku ikut juga cuti, aku nampak lah benda tu macam mana kerjasama tu berlangsung antara kedua belah pihak kan. Sebab dalam silat atau dalam gayung ni, saya rasa dia punya family tu kuat. Kami ni pada dulu duduklah gelanggang mana pun, tapi bila duduk satu tempat tu dia ada satu
Pi lah merantau mana pun, aura tu ikatan tu ada. Dia ada ikat kan. Dia mesti ada ikat, mesti patah balik kat situ. So saya rasa macam tu saya rasa bila saya main KL pun saya still amal benda tu. Kan untuk kita punya terapi, untuk kita punya senaman ke apa kan, untuk kita punya fizikal dan mental kita. Lah, yang tu je. Okey, ini pasal Grant menang dekat New York. Okey, kita kongsi sikit lah. Kongsikan sikit maknanya macam mana apa perasaan hang apabila Grant diangkat untuk menang untuk kategori excellent in action cinema. Besar tu besar so saya bila dapat tahu tu saya macam tak tahu nak kata apa. Dia kata betul ke Mak Saleh ni? Saya rasa apa yang kita buat tu sebelum ni maknanya orang yang berjuang masa dalam saya buat Grant tu maknanya hati dihargai lah. Bagi saya hati mereka tu memang dekat filem tu. So bila hati ni ada, maknanya buat apa pun macam bapak saya cakap, buat apa pun mesti jadi lah. Bukan duit tu jadi ukuran. Tapi bila hang buat dengan cara apa orang panggil? Dengan jujur ikhlas sebab filmmaker ni sebenarnya saya rasa kena hati betul-betul elok baru tak kisahlah filem apa dia buat, mungkin benda tu akan lekat dekat orang yang tengok. Bila saya tengok banyak kali filem tu, saya rasa filem saya biasa sangat. Saya biasa tapi orang boleh terkesan dengan tak tahu dengan kata-kata ke apa semua tu saya tulis on the spot. Saya macam Aku percaya dengan benda tu. Maknanya itu yang bila orang kata satu karya tu ada roh. Ada roh dia. Ini yang dipanggil roh. Yang roh bila kita betul-betul buat kerja dengan ikhlas, bila kita tumpu segala penuh kan jiwa raga kita untuk karya itu semata. Maknanya kita dah bagi nyawa pada karya itu kan. Dan itu yang kita tengok banyakkan filem-filem besar semua orang yang sangat passionate untuk buat benda lagu tu kan. Kalau buat untuk duit je hang akan dapat duit. Jadi dia tengok apa yang hang maulah. Hang masuk dalam bidang ni, kalau hang nak glamour hang akan dapat glamour lah. Hang tak dapatlah benda lain. Benda lain betul. Hati pada hati. Okey, dekat masih lagi dekat filem Grant dekat New York Asian Film Festival ni. Hang rasa apa nilai yang depa nampak dalam filem Grant ni? Apa yang sampai dia orang memilih filem Grant ni compare, sebab aku dengar kata banyak juga hang boleh juga senaraikan apa filem-filem lain yang bersaing sekali dengan Grant ni. Dan kenapa Grant ni yang jadi pilihan dia orang? Saya rasa mungkin kita punya look tu tak sama dengan orang kot. Maknanya look filem tu memang orang nampak tu, mungkin orang nampak tu Malaysia lah. Malaysia look dia macam ni kan. Dengan kita punya pakaian apa semua tu. Dan fighting dia tu bukan fighting komersial yang macam kita selalu duk buat kan. Maknanya kita boleh tahu ni dia tiru ni, dia tiru tu, dia tiru ni kan. Original. Ni original. Kita memang buat untuk apa yang kita belajar silat tu, kita cuba apply dalam betul real fighting macam mana dalam bentuk tu kan. Cuma tari tu kita buat tak ada banyak, dan sebab benda tu yang orang dah claim orang nampak silat tu macam terlalu lembut lah apa semua kan. So kita tukar sikit mentality tu dengan cara fighting macam tu kan. So saya rasa depa nampak benda tu kan. Depa nampak benda tu dan suasana Malaysia tu dengan kampung, suasana tu kan. Saya rasa mungkin depa nampak keaslian dia orang punya bila timah pakaian macam tu boleh lawan kan. Orang selalunya kalau perempuan nak lawan ni mesti nak kena full lawan lah. Yang ni dia pakai baju kurung, pakai kain pun boleh lawan. Maknanya depa nampak unik kat situ lah kot. Ya, betul. Aku pun macam agree juga tu. So dia nampak filem ni dia bagi nampak jati di Malaysia. Kan. So orang boleh tengok kata ini filem Malaysia. Ini bukan filem Indonesia, bukan filem Thailand. Betul lah. Kan. Dia boleh nampak, dan itu dia orang rasa special sebab Malaysia tak ada lagi filem macam ni dengan bahasa. Kalau Indon orang dah tahu dah bahasa dia. Orang tahu mesti Indon ni dia bahasa dia kuat. Kita pun kadang boleh terikut dia punya bahasa kan. Maknanya depa punya bila depa dalam filem depa bahasa depa tu pun boleh mempengaruhi orang dah nampak tu Indon kan. Macam kita nak tunjuk apa? Kan bahasa kita pun kadang kita campur-campur kan, bahasa Inggeris tak bahasa Inggeris kan. So kita tak tahu yang mana kita ni. So mungkin dalam pemakaian tu lah kot dalam filem kita boleh expose benda tu lah. Dan
aku juga melihat dari sudut macam mana kau sebagai director menangkap ataupun mengambil gambar-gambar untuk dalam filem action tu. Sebab aku rasa sebab dalam Geran ni special dia action dia kan memang okey, koreograf bagus, kadang-kadang capturing yang tak bagus pun akan buatkan habis kan. Tapi kat sini kita tengok dia macam dia pergi ke next level dalam khususnya dekat Malaysia lah kan. Maknanya dia pergi macam fighting hang boleh dapat rasa real. Rasa ini, perasaan ini sama waktu filem Raid dulu, Merantau dulu, orang cakap itu kan, perasaan yang sama yang macam sebab dia tak guna pendekatan Hollywood atau Hong Kong yang fighting yang boleh nampak koreografnya apa semua. Dan ini sangat jujur dalam Geran kan, segala aksi-aksi pertarungan itu sangat jujur. Dan itu juga aku rasa bagi kredit yang besar. Sebab hang ada kata tadi pasal filem luar siapa? Ada yang compete dalam kategori yang sama. Tengok tadi dalam dia punya page tu filem-filem action ada Hong Kong lah banyak. Saya tengok ada tembak, ada ni apa semua. Action dia tu memang standard yang kita selalu tengok lah. Tapi bila saya tengok balik saya punya filem ni macam mana boleh maknanya orang nampak banyak angle dekat kita punya filem. Maknanya filem kita tu ada karakter sendiri. Tak ada kat karakter filem orang lain. Yes, original tu. So orang mungkin ambil benda tu. Aku rasa setuju. Aku setuju dengan benda tu. And then kalau kita tengok sejarah New York Asian Film Festival ni pun, dia filem-filem yang banyak yang masuk, kalau tengok dia ambil semua, tengok look and feel dia hampir sama. Betul tak? Tengok Bunuhan, tengok Jagat, tengok Songlap, culture tengok Want to Jaga, tengok Geran So bila hang tengok ni, hang tengok lima filem ni kalau hang tengok dari look and feel dia dia sama. Dan kita tahu depa memang suka dengan filem-filem macam ni yang lebih original, cerita rakyat original, yang lebih original, yang bukannya hang ambil macam filem Hong Kong ke, hang tiru Hollywood ke. Aku rasa itu. Saya cakap filem ni tak tahulah ada apa dalam dia. So saya rasa mungkin dalam dia tu ada orang-orang hebat-hebat kot dan hati-hati yang besar. So saya rasa dia angkat sendiri cerita tu. So saya rasa saya percaya yang tu lah. Mana Tuhan angkat dengan cara macam tu kan. Kita tak boleh buat apa pun. Kita buat bagi selesai je kan. Betul. Kan? Tapi dia punya ending tu macam tu. Okey, ini sebagai penutup, maknanya dengan kejayaan filem Geran ni ada perancangan untuk buat filem baru. Okey. Dan apakah hang akan rasa akan lebih mudah ataupun sama juga hang kena harung? Saya rasa jalan cerita dia, saya rasa kalau orang tak ambil perhatian lagi benda ni, benda tu akan jadi sama lah. Kalau dah hari tu pun menteri keluar kenyataan kalau mereka, maknanya kita dah ada peluang yang besar lah. Kalau nak ikutkan filmmaker ni, maknanya kita yang berjalan dengan cara sendiri ni, kalau ada bantuan tu lagi mantap lah kan. Dan saya pun tak pernah mengharap apa-apa macam saya buat dulu juga. Saya tak mau mengharapkan orang main macam apa, kita nak pergi minta-minta kan. Lepas tu dengan cara yang sama dulu, lepas tu kita pula yang jadi macam kemaruk sangat kan. Kita nak buat filem, kita buat lah. Maknanya bila ada orang betul-betul nak berminat, kita ni. Sebab bila funder ni, mereka akan tanya pasal untung rugi. So bila orang tanya untung rugi, saya jawab dengan mereka, kalau tanya macam tu macam seolah-olah tanya hang bila nak mati lah kan. Benda tu kita tak tahu, rezeki ni apa pun kita tak tahu. Cuma kita boleh plan benda ni akan pergi tahap mana kan. Tu insya-Allah lah kot. Kalau ke depan ni saya rasa mungkin mudah sikit. Sebab saya rasa mungkin ada orang-orang yang dah duk perhati kita kan. So saya plan, saya nak jalan juga bulan 12 ni. Saya tak tahu cara macam mana, tapi kalau boleh saya nak buat juga bulan 12 ni, insya-Allah. Walid tajuk dia. Tu pun cerita action dan dia more on orang panggil apa, ada love sikit. Love tu pun bukan love apa ni lah, bukan dia apa, budak dengan orang tua lah. Ayah dengan anak dia kan? Tajuk dia ayah, tapi sebenarnya dia bukan ayah dengan anak pun. So semua sifat tu kita kena ada kan. Semua orang kena ada sifat-sifat kepimpinan tu lah. Maknanya ayahnya ni kan. So saya ada nak terap dalam tu lah. Tapi kita ada action. Action dia mungkin lebih, ada action tu maknanya action macam Geran juga ke, atau action sikit drama banyak? Dah
Mesti action banyak. Action banyak lah. Action mesti banyak. Maknanya saya rasa saya mungkin action director lah. Action director. Saya sebab memang saya nak jadi action director. Bukan director filem action saja. Saya nak jadi action director. Sebab tu bila saya work on camera tu, saya dah tahu apa benda kita tengok koreo tu, kita dah tahu angle apa yang benda tu wow. Macam sakit kat mana kan. Kalau koreo tu cantik tapi kalau kita angle salah tak jadi hantar. Itu je aku tengok pun dalam kelemahan filem-filem action kat Malaysia yang kebanyakan gagal tu sebab itu. Kadang-kadang koreografi dah nice lah, tapi capturing gagal akan nampakkan koreo tu teruk. Kadang kita tengok koreo bila kita tengok live tu baik ni. Tapi bila siap, kadang saya pergi juga siap-siap tengok kan, cerita action ni kan, okey, makna bila editing ke ataupun capturing tu tak nampak benda apa yang dia buat tu. Action tu nak kena nampak apa dia buat. Kalau tak nampak, rugi. Kita rasa macam tak cukup. Okeylah, Ari, aku doakan semoga kau berjaya lah dan dipermudahkan usaha kau untuk buat filem Walid ni pada bulan 12, dan harap sangat siapa yang menonton video ni yang ada duit juta-juta tu boleh datang jumpa dengan Ariel sebab jumpa direct dengan ada orang tengah. Ada orang tengah, ada persen pula. Orang tengah persen. Baik dalam sana ataupun kat luar. Semua kita dah faham dah benda tu. So okay guys, itu saja untuk perkongsian kita kali ni. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum. Peace.